亲爱的弟兄姐妹，大家好，大家平安。我们又过了1个礼拜，我们现在要开始我们的崇拜会。来，我们唱这首《耶和华，你是我的神》。我请大家站起来好吗？来，哈利路亚。耶和华，你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。纵然仇敌围绕攻击我，在你怀中必不怕遭害。你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。耶和华，耶和华，你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。纵然仇敌围绕攻击我，在你怀中必不怕遭害。你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。在这耶和华，你是我的神。阿们，哈利路亚。感谢主，你是我们的神，我要时时称颂你的名。阿们。你是我的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。阿们，叫我抬起头。纵然仇敌围绕攻击我，在你怀中必不怕遭害。你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。阿们。我们低头祷告，哈利路亚。感谢主，哈利路亚。感谢主耶稣，今天下午我们来敬拜你，请洁净我们的心，打开我们的心，使我们能够敬拜你。我们渴望圣灵来辅导我们，请带领我们的崇拜会从头到尾，愿圣灵祝福大家。感谢主耶稣，我们开始我们的崇拜会，奉主耶稣基督的名，阿们。阿们，哈利路亚。来，弟兄姐妹，我们要唱一首这个《我爱你》，以主真诚的爱。哈利路亚。来，喜乐的唱。我爱你，以主真诚正确的爱。我爱你，以主真诚正确的爱。珍贵
拥抱，在每个祈祷，我看见神的爱，我看见神的爱，我看见神的爱，在温暖的阳光，我看见神的爱，在澎湃的海洋。心肠，我看见神的爱在你我的脸上，在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱，在每个微笑，在每拥抱，在每个祈祷，我看见神的爱。阿们。我看见神的爱在你们的脸上，在你们的脸上。哈利路亚！哈利路亚！上帝的爱充满我们的心。哈利路亚！通过有什么痛苦，通过有什么病痛，上帝的爱一直与我们同在。哈利路亚！他不曾离开过我们，他一直与我们同在。阿们！感谢主。来，我们要准备我们的心，我们要聆听上帝的话。我们唱这首《我用全心全意爱你》，主耶稣。哈利路亚！全心全意爱你，耶稣，因你是我的救赎。我用全心全意爱你，耶稣，因为你是我的生命，每日每夜。你的话永驻，一生一世我要遵行你的话。你知道我的目标，在我生命中就是要得到你的悦纳。哦，主啊，我用全心全意。爱你，主耶稣，你是我们的生命。哈利路亚！每日每夜，主啊，我们思考你的话语。哈利路亚！我们要遵行你的话。阿门。在我生命中，就是要。
生一世无忧，珍惜你的话，听着我的目标，在我生命中就是有得到你的悦纳，哈利路亚！每日每夜我思考你的话，每日每夜我思考你的话语，有主，一生一世我要遵行你的话，当我的目标，在我生命中就是要得到你的悦纳，哦主啊，阿门，哈利路亚，主啊，一生一世，这一生一世，我们要得到你的悦纳，主啊，我们要遵行你的话语在我们的生命中，哈利路亚，一步一步向前走，哈利路亚，你与我们同在，哈利路亚，你的爱，你的大慈爱与我们同在，哈利路亚，赐给我们，哈利路亚，哈利路亚。每日每夜，主啊，我们要思考你的话语，哈利路亚。每一天，我们一天比一天要更加爱你，主啊，哈利路亚，哈利路亚。主啊，让我们得到你的能力在我们的生活中。主啊，你的话语是我们的灯，是我们的亮光。哈利路亚！我们感谢你，我们感谢你。现在我们要准备我们的心来听你的话语。主啊，你恩膏我们大家，哈利路亚！让我们能够得到你的祝福。我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。Puji Tuhan, 赞美主， haleluya. 哈利路亚！ Bertemu lagi dengan suasana tetap masih beribadah secara online. 我们还是在晚上通过网络聚会， Tapi dari tanda-tandanya semoga sudah ada tanda-tanda untuk berita baik bahwa kita akan segera dapat beribadah secara tatap muka kembali. 但是有一点希望我们在不久的将来将会有直接在教会里举行崇拜会。 Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu kisah yang dulu merupakan salah satu kisah favorit saya di sekolah minggu. 我现在要跟弟兄姐妹分享的就是一个我很喜爱的一个这个故事。当我在组织学的时候， Tapi sebelum itu saya ingin untuk membagikan kisah dari keponakan kecil saya yang masih kelas 4 SD. 但是我想就是这个我的次儿，他现在是小学4年级他也喜爱的这个一个。 Baru-baru ini dia dilaporkan oleh mamanya sendiri ke guru pembimbingnya di sekolah. 在过不久的几天前，就是他的母亲报告给他的这个教导老师。 Penyebabnya adalah keponakan saya ini kedapatan tidak mengerjakan tugasnya pada waktu sekolah online dilaksanakan dan dia sibuk bermain dengan komputernya sendiri. 就是我的次儿呢，就是在这个距离在晚上学校的作业呢，他没有做，他这忙碌做在玩电脑游戏。 Dan kisah yang menurut saya agak lucu, pada waktu istri saya disuruh mendampingi dia Zoom meeting dengan guru pembimbingnya di sekolah. 就是我的太太呢陪着他
跟他的这个教导老师在晚上会面的时候， Waktu ditanyakan kepada ponakan saya, kenapa katanya kamu itu tidak mendengarkan, tidak menyimak pelajaran, tetapi malah sibuk bermain dengan komputermu sendiri. 当我的侄儿被老师问为什么你没有好好的做你的作业，但是你在玩电脑游戏， Dan jawabannya itu yang menurut saya agak lucu juga, tetapi itulah faktanya karena dia menjawab secara jujur. 那么他很诚实的这样答复，对我是一个很有趣的。 Aku bosan karena aku sudah tahu. 我很埋怨，因为我已经知道。 Kok sudah tahu? Kata gurunya. 那老师又问他，你为什么已经知道呢？ Kemarin malam aku udah belajar sama mami, jadi aku sudah tahu katanya pelajaran yang akan diberikan satu hari sesudahnya itu. 因为他的母亲在前一夜呢，已经跟他复习他所要做的，所以他已经知道。 Itulah rasa sok tahu dari manusia, merasa sudah tahu, merasa sudah bisa, tapi ternyata pada waktu ulangan nilainya jatuh semua dari ponakan saya. 这就是一个好像一个人呢，他很高傲的，好像什么他都已经知道了，但所以他测验的时候呢，他得到的成绩非常的差。 Ada kisah kedua yang saya ingin juga sampaikan, yaitu teman saya, seorang pengusaha. 第二个呢，我想跟大家分享的就是有一位我的朋友，他是生意人， Dia bertanya seperti ini. 他这样的疑问。 Dengan kebaktian yang direkam oleh YouTube dan juga kadang-kadang kebaktian melalui Zoom meeting, mana ada pendetanya tahu katanya kalau kita dengerin firman Tuhan apa enggak? 他说，在这个晚上所记录下来的这个讲道呢，或者在晚上看到的呢，哪里有牧师知道是否我们正在看这个经文？ Lalu saya tanya lagi ke dia, kamu merasa penting nggak firman Tuhan itu sih? 那么我就问他，你对神的话感到重要不重要呢？ Lalu dia jawabannya sama dengan kira-kira dengan jawaban dari ponakan saya. Bosen dengernya gitu-gitu lagi katanya. 他的答复就好像我的侄儿，他就是说我已经埋怨了，因为都是同一样的重复。 Nah, dari cerita yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara, semoga saudara-saudara tidak bosan dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan itu ada peringatan Tuhan, ada nasihat Tuhan yang bisa meluputkan kita dari malapetaka. 我希望主内弟兄姐妹不要感到厌倦，不要感到好像没有气。 听到神的话好像一直重复，因为从神的吩咐，从神的警告呢，也许能够把我们脱离我们的苦难。 Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-44. Kita tidak akan baca satu persatu ayatnya, tapi mari kita perhatikan cerita yang menurut saya unik dan menarik ini. 我们要看《使徒行传》第27章从9节 到44节，但是我们不一节一节的读下去，我们要只是能够总结的，因为这个所讲的非常有趣。 Ini adalah kisah tentang perjalanan Paulus berlayar untuk diadili sebetulnya karena dia naik banding untuk menghadapi pengadilan banding di depan kaisar di Roma. 这就是说，使徒保罗呢，他的路途呢，就是坐船到罗马去，因为他会被审判。 在这个罗马帝国，在凯撒面前。 Coba kita perhatikan ayat-ayat berikut ini. 来，我们看一看这重要的经节。 Ayat yang ke-9 di situ dituliskan, 在第9节这样的告诉， karena menurut Paulus sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran, sebab itu Paulus memperingatkan mereka. 因为对保罗说。 来说呢，这个坐船有危险呢，所以保罗就劝众人说 ，sebagai hamba Tuhan, Paulus diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengetahui bahwa perjalanan yang akan dilakukannya ini sudah pada tahapan berbahaya.
身为神的仆人呢，使徒保罗呢已经得到神给他的智慧，所以这个他们在船上的旅途呢，将会遇到危险。Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus juga memperingatkan mereka, para penumpang, nahkoda dan juga jurumudi dari kapal itu dan juga perwira yang ditugaskan untuk menjaga dia sampai ke Roma. 所以呢，使徒保罗呢就警告这个船长跟一些这个罗马丁兵，随着他到罗马去的。Di ayat yang ke-10 Paulus memperingatkan seperti ini. 在第10节，保罗这样的警告他们。Saudara-saudara, aku lihat menurut pandangan dari Rasul Paulus bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. 众位，我看这次行船不但货物和船要受上巡，大造破坏，连我们的性命也难保。 Bagaimana Paulus bisa tahu bahwa perjalanan itu akan berisiko mendatangkan kesukaran dan bukan saja hanya bagi muatan dan kapal, tetapi bagi nyawa mereka semua? 为什么保罗会知道呢？他们的行船呢，不但会巡视这些货物，连他们的性命也难保呢？ Di dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7, 在阿摩西书第3章第7节。 Di sana dituliskan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. 主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。 Oleh karena itu saya yakin dan percaya Paulus sebagai hamba Tuhan, dia juga sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa perjalananmu akan merupakan perjalanan yang berbahaya kalau diteruskan. 所以呢，我相信使徒保罗他已经领受到神的劝告呢，就是这个行船的路途呢，将会遇到危险。 Catatan saya yang pertama buat diri saya sendiri adalah jangan pernah anggap remeh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita, baik secara online maupun secara offline. 所以对我个人来说呢，我们千万不要小看神的仆人对我们的劝告，就是在晚上或者在直接面对面的崇拜会里。 Tetapi mari kita lihat kelanjutannya di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi perwira yang menjaga Paulus itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda karena pasti perwira itu menganggap jurumudi dan nahkoda itu merupakan orang-orang yang sudah ahli dan juga orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dibanding Paulus soal cara mengemudikan kapal. 但是我们看到第11节呢，这个当百夫长呢，信从掌船的和船主，不信从保罗所说的。为什么呢？因为他觉得这个船长而且这个掌船的呢，他们有这样行航的经验，所以保罗呢不是一个船长，没有什么经验，所以他不听保罗的劝告。 Nah, di ayat yang ke-12 apalagi didukung dengan pada saat mereka melihat cuaca semuanya baik-baik saja. 尤其是在第12节那里，描述到他们看天气气候呢，完全都好像平常照常，没有什么变动。 Oleh karena itu sebatas pengetahuan dan pengalaman mereka, maka nahkoda dan jurumudi kapal itu memutuskan untuk berangkat dan ini catatannya ya, di ayat yang ke-12 dikatakan mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. 在第12节那里，我们看到说，因为通过他们的经验，通过他们所知道的智慧呢，他们觉得他们这样开船呢，必到他们的目的。 Akan tetapi seperti keponakan kecil saya itu, dia menyangka bahwa dia sudah menguasai karena sudah belajar dari mamanya 1 hari sebelumnya. Tetapi pada saat ulangan, ternyata semua nilainya anjlok. 就好像我的侄儿呢，他照着他母亲所前一夜教他的呢，但是测验的时候呢，他完全不知道那些题目，而且使他的测验成绩呢非常的差。 Catatan kedua yang bagi saya dan kita semua juga bisa belajar bersama adalah menentang perintah daripada firman Tuhan pasti ada risikonya. 第二件我们要注意的就是说，我们违背神的劝导呢，
当然有这个有危险。 Lalu kita lihat di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, tanpa diduga sebelumnya, tanpa diperhitungkan sebelumnya, turunlah badai angin timur laut dan kapal itu diombang-ambingkan dan ternyata kapal itu tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami pasrah saja, menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing di lautan. 在第13跟第14节那里告诉我们，突然间起了这个南风呢，使这个风浪很大呢，使这个船呢摇来摇去，他们无能做什么，只是能够让这个船摇来摇去。 Catatan selanjutnya yang kita bisa pelajari adalah, ternyata ada batasnya kemampuan manusia, akal manusia, keterampilan, kepintaran, pengalaman manusia, ada batasnya. 第3件我们可以学到的就是说，人的学问、人的经验，他们所经历的、他们的特长呢，完全都是有限的。 Pada waktu turun bencana yang tidak kita duga sebelumnya dan bencana yang belum pernah kita alami sebelumnya, maka semua pengetahuan, semua pengalaman kita tidak ada gunanya. 当泛滥来临的时候，因为我们从来没有经过这样的泛滥呢，我们所知道的智慧，我们所知道的学问呢，完全抵挡不了，完全是无用。 Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi ngotot untuk menentang nasihat atau peringatan dari Rasul Paulus? 那么刚才他们抵挡保罗所签名他们的这一些专家人呢，他们能做到什么呢？ Ternyata mereka semua menyerah dan membiarkan kapal mereka terombang-ambing di tengah lautan. 他们什么都不能做，他们只能让这个船摇来摇去。 Dan lebih parah lagi di ayat yang ke-20 di sana dikatakan, 更惨的就是在20节那里告诉我们， setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, 太阳和星辰多日不显露， sehingga nahkoda dan jurumudi dari kapal itu tidak bisa melihat tanda-tanda petunjuk yang bisa mengarahkan navigasi mereka di tengah-tengah lautan. Bintang tidak kelihatan. 因为这些星星，这些所能够船长所看到的这一切都看不见呢，他什么都不能给他一个指望。 Padahal angin badai dan gelombang tinggi terus-menerus menghantam kapal mereka pada saat itu. 尤其是狂风大浪一直在那里打到他们的船上。 Dan dikatakan di sana di ayat yang ke-20, dan angin badai dahsyat terus-menerus mengancam kami. 在这20节有说，又有狂风大浪吹逼。 Ini yang dikhawatirkan kalau kita hanya mengandalkan pengalaman dan keahlian kita sebagai manusia. 这就是我们非常要担忧的。如果我们只是靠着人的智慧、人的学问， Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. 所以他们所有的指望呢都绝了。 Pada waktu pertama kali pandemi COVID ini mulai, dunia memajukan begitu banyak teori untuk bisa menghindar dari dampak negatif COVID ini. Salah satunya adalah lockdown. 起初这个新冠病毒开始的时候呢，所有全世界的国家呢，他们所采取的行动呢，就是各自。 Tetapi setelah lewat beberapa bulan, ternyata negara-negara yang menerapkan kebijakan lockdown justru terperosok lebih parah dibanding yang tidak menerapkan kebijakan lockdown. 过了几个月呢，这个国家就是采取这个国际的行动呢，面对的更惨，比其他的国家没有拿这个行动的。 Berharap kepada manusia, berharap kepada akal, berharap kepada pengetahuan, dan berharap kepada pengalaman, pada satu saat akan sia-sia belaka. 靠着人的智慧，靠着人的学问，到一个时候完全是百废。 Nah, pada saat seluruh penumpang sudah putus asa, kembali Rasul Paulus menjadi saluran penghiburan kepada orang-orang yang putus asa itu. 但所有的船客在那时遇到这样的狂风的时候，他们已经绝望的时候呢，但使徒保罗仍然给他们安慰。
Coba kita perhatikan di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 dan kita baca baik-baik, kita coba pahami apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menjadi penghiburan kepada orang-orang yang sedang putus asa di kapal itu. 我们要留心注意第21节跟22节，使徒保罗怎样安慰这些船客。 Dikatakan di sana, jika sekiranya nasihat yang firman Tuhan sudah berikan kepadaku dan aku sudah sampaikan kepadamu pada waktu itu dituruti. 说众位，你们本该听我的话，不离开各离地，听我的劝告呢。 Maka mestinya kita bisa terhindar dari bencana yang sedang kita alami pada saat ini. 其实我们可以免得照这样的选破坏。 Tetapi Rasul Paulus kembali memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh orang-orang di kapal yang sedang berputus asa itu. 使徒保罗呢，仍然这个安慰所有的船客，当他们在绝望的时候。 Dia berkata, akan tetapi sekarang juga meski dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya bertabah hati. 现在我劝你们放心， Tabah hati. 就是说我们要放心。 Tabah hati artinya saudara tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang sedang dialami di tengah-tengah badai pada saat itu. Tetapi dengan ketabahan hati saudara masih memiliki keberanian untuk berharap bahwa saudara akan selamat dan keluar sebagai pemenang dari persoalan hidup itu. 放心的意思不是说你已经逃脱你正在面对的这个苦难，但是你放心的意思是说，你面对你能够放心，好让你也许能够逃脱这个患难。 Apa yang Paulus katakan ini menarik sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya sedang berusaha belajar dari pribadi Rasul Paulus ini untuk mengetahui tentang dia lebih dalam lagi. 使徒保罗所劝勉的呢，是非常的有吸引力，因为我正在学习这个使徒保罗他所经历的这一切，他怎样来劝告。 Dia mengatakan sudah datang seorang malaikat dari Allah kepadaku yang menjamin bahwa kapal ini, penumpang kapal ini akan selamat kalau kamu ikuti nasihatku pada saat ini. 他是说有一位神的使者已经来到他，告诉他他们必会得救，如果他们照着他的劝告行。 Ayat yang ke-24 Rasul Paulus mengatakan, kalau saja kamu semua dengar-dengaran kepada nasihatku dan bertabah hati, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan aku pada saat ini dijamin oleh malaikat Allah itu tidak ada satupun yang akan binasa. Semua akan selamat kalau tabah hati dan dengar-dengaran. 他说：“如果我们好好的注意这个神的使者告诉的劝告呢，我们放心，我们照他的话所行呢，所以每一个人没有一个会成为牺牲。” Jadi apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID ini dan di tengah-tengah badai daripada krisis ekonomi yang kita sedang alami secara global di dunia pada saat ini? 所以我们怎样面对这个经济衰退的，跟我们这个疫情所带来的这些患难？ Tabah hati dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. 我们要放心，我们要听神的劝告。 Dan Rasul Paulus mengingatkan, memang kapal ini akan pecah, kapal ini akan hancur, tetapi kita semua akan selamat. 使徒保罗说。 的确，这个船会沉下去，会被破裂，但是我们每一个人都有救。 Saudara-saudara sekalian, akibat dari ketidaktaatan kepada perintah firman Tuhan pasti ada risikonya. 所以弟兄姐妹，如果我们没有照着神的劝告行呢，的确我们有一切灾难我们不能脱离。 Dan untuk kasus di dalam kisah para rasul 27 ini adalah kapalnya pecah. 那么在这里告诉我们，的确他的船呢就成了破裂。
semua harta yang ada di dalam kapal itu kebuang ke laut dengan sia-sia. 所有的货物呢，在船里面的呢，就百会的就这样沉在海底里。 Tetapi kalau kita tetap tabah hati dan dengar-dengaran kepada nasihat firman Tuhan, 如果我们好好的专心的听从主的劝告呢， dan juga ada satu hal lagi yang secara singkat saya ingin singgung pada kali ini adalah kalau saja kita tetap tinggal di dalam kapal dan tidak mau selamat, cari selamat sendiri-sendiri, maka kita akan selamat bersama-sama. 如果我们没有我们没有跟自己找这个救的方式呢，但是我们仍然在船里面一起呢，我们一起的不会牺牲或者灭亡。 Dan untungnya perwira dan para tentara yang mengawal Paulus percaya kepada Paulus sekarang ini dan dia mencegah supaya tidak ada awak kapal ABK kira-kira ya, anak buah kapal yang melarikan diri sendiri-sendiri. 所以呢，这个百夫长呢就信任了保罗的吩咐呢，他们就是围着这些水手呢，好让他们不会跳进海里呢，自己救自己。 Menurut penafsiran saya pribadi, kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan di dalam jemaat kita, di dalam rumah tangga kita, dan kita tidak mau cari selamat sendiri-sendiri, maka kita akan selamat bersama-sama. 在我的个人的坚决，如果我们大家团结在一起，我们不只是找自己的救自己呢，但是我们团结在一起呢，我们一同会被得救。 Catatan yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara adalah kapal itu pun kandas dan pecah sama sekali. 我最后要告诉的就是说，那架船呢，整个就是被毁掉，也沉下海里。 Tapi dengan mempergunakan papan dan pecahan-pecahan kapal itulah para penumpang kapal bisa menyelamatkan diri dan naik ke darat dengan selamat di ayat yang ke-44. 但是通过这些船的破板呢，这些船客呢，每一个人都能够拉住这个板呢，就是把他们浮在海里，慢慢的呢带到他们到陆地。 Oleh karena itu catatan saya yang saya ingin untuk saya bisa lakukan dan saudara-saudara bisa catat adalah 所以我要好好的记住，也许弟兄姐妹也能够记住这一点。 lebih baik memilih hidup meskipun harta habis daripada binasa bersama-sama dengan hartamu di kapal itu. 更好呢，我们活着呢，虽然这些财物呢都被毁掉。 比过我们跟财物一同被毁掉。 Lebih baik memegang pecahan kapal, papan pecahan kapal dan kita bisa selamat daripada kita berharap kita mau memegang peti harta kita dan kita tenggelam bersama peti harta itu ke dasar lautan. 更好呢，我们抱着这个破裂的船板呢，好过我们牢牢抱住我们的财产。 跟他一起沉在海底里。 Menyesali yang sudah hilang tidak ada gunanya. 奥会已经显示的呢是没有用。 Tetapi peganglah apa yang masih ada dan kita akan maju lagi, kita akan berusaha lagi, kita akan membangun lagi sampai kita berhasil untuk membangun apa yang pernah hilang dari dalam kehidupan kita. 我们再要有勇气起来复兴面对，而且我们希望能够也许所以前显示的呢会被释回给我们。 Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa kalau di antara kita ada yang sedang menyesali, kenapa saya harus mengalami krisis, kenapa saya harus tertimpa pandemi, kenapa bisnis saya harus bangkrut mungkin. Tetapi itu semua serahkanlah ke dalam tangan Tuhan karena Tuhan masih sanggup untuk membangun kembali dari pecahan-pecahan kapalmu itu untuk menjadi sesuatu yang sukses dan berhasil di masa yang akan datang. 所以弟兄姐妹，也许在你们当中有感到懊悔的呢，为什么要经历这个患难？也许生意失败、倒闭，也许有一些苦难，完全受不起的呢。但是你要记得，
神仍然与你同在，好让你能够度过这个难关，而且成为被神祝福的人。 Oleh karena itu marilah kita berdoa bersama-sama. 来，我们一起低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 我们在天上的父， kami tidak tahu mengapa terjadi pandemi dan juga krisis ekonomi secara global pada saat ini. 我们不明白现在世界面对的泛滥跟疫情的时代。 Tetapi kalau saja kami mau belajar daripada nasihat dan peringatan-peringatan firman-Mu, 但是如果我们要向你的劝告，你所有记载在圣经里的话，我们要注意的话， semua itu terjadi di dalam rencana-Mu, 所有的一切发生在主的计划里， dan Engkau sanggup untuk memelihara kami, bahkan memulihkan kami lagi untuk dapat mempermuliakan nama-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan maha kuasa. 你能顾念我们，在恢复我们的情况，就是你是伟大的神，你是能够恢复我们一切的显示。 Oleh karena itu biarkanlah kami semakin hari semakin setia untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu Tuhan, dan untuk perhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. 因此，我们能够更好好的留意读你的圣经，听主仆人的劝告，好让我们能够度过这一切难关。 Berikanlah kepada kami iman untuk dapat percaya bahwa Engkau sanggup untuk mengadakan segala perkara. 给我们信心，相信主你能够为这一切能够成就。 Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, 因此，我亲爱的主内弟兄姐妹， kiranya berkat dari Allah Bapa, 但愿主天父的祝福， kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan kita, 主耶稣的慈爱， penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. 主圣灵给我们的安慰和同在， Kiranya senantiasa menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. 但愿常与我们众人同在，从今开始直到永远。 Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们这样的祷告，奉主耶稣基督的圣名， Dan kita semua yang percaya 我 berkata, 们所相信他的说，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣基督祝福我们每一位。 Haleluya. 哈利路亚， Puji Tuhan. 赞美主。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, 我们亲爱的主内弟兄姐妹， Jemaat Mandarin Service GPDI New Soho, 我们华文团契的会友， bersama ini saya mau menyampaikan satu kabar gembira. 我要告诉大家一个好消息。 Setelah kira-kira 8 bulan tidak diadakan ibadah tatap muka atau offline, 我们已经8个月了，暂停没有在教会里做聚会。 maka ibadah Mandarin Service di New Soho, di New Soho 那么我们的华文崇拜会在New Soho呢， akan kembali diadakan 将会恢复 mulai hari Minggu tanggal 29 November 2020. 将会开始有崇拜会，在11月份29号星期日 jam 4 sore. 4点下午。 Saya mengharapkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian 我们的牧师希望弟兄姐妹们 yang selama ini dengan setia hadir dalam ibadah Mandarin Service 这样忠心的每一个星期都来到我们的崇拜会， akan datang kembali berbakti bersama-sama 你们将会希望能够回到我们的崇拜会里， dan jangan khawatir 不要担忧， karena kami akan menjalankan ibadah dengan protokol kesehatan 我 yang 们会 ketat. 我们会进行这个社交距离的这个条例。 Saudara-saudara yang hadir diharuskan datang memakai masker 来这个参加崇拜会的会友，你们要戴口罩， dan kami sediakan hand sanitizer sebelum masuk ruangan. 我们也要为你们预备这个肥皂，这个能够进入这个崇拜会前。
juga pengukur suhu sebelum Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian masuk ke dalam ruangan. 我们也会替你们衡量你们的身体的这个温度。 Dan di dalam ruangan pada saat ibadah, 当在会堂里崇拜会的时候， kami sudah mengatur tempat duduk dengan jarak lebih kurang 1 meter. 我们会安排座位呢，差不多距离1米。 Jadi jangan takut, jangan khawatir, 不要担忧， datang dengan iman. 我们要通过信心来我们的崇拜会里。 Tuhan Yesus berkuasa mengusir segala virus-virus penyakit. 耶稣基督有权柄赶住一切病情， Kita datang bersama-sama berbakti 我们一起来崇拜， dan memperoleh berkat 领受神给我们的祝福 dari sorga， 从天上来的祝福。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. 但愿主耶稣基督祝福弟兄姐妹每一位。 Sampai berjumpa lagi hari Minggu tanggal 29 November 2020 jam 4 sore. 我们在11月29号星期六4点再见。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福你们每一位。